Hello Tiga Squad, Jeffrey speaking here. Sebelum saya meneruskan video ni, mari saya jawab salah satu soalan yang ada pada video unboxing yang lalu. Untuk info bosku, Redmi 9T mempunyai sensor gyroscope. Jadi phone ini boleh sokong game yang memerlukan sensor ini. Sebagai contoh, PUBG Mobile. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiaomi kerana menghantarkan phone ini kepada saya untuk buat review. Namun segala pendapat dalam video ni adalah datang dari saya dan tidak pernah diubah oleh pihak ketiga. Untuk info bosku, phone ini menggunakan Snapdragon 662. Antara pesaing terdekat untuk phone ini ialah Poco M3 yang juga menggunakan chipset yang sama. Tetapi Redmi 9T mempunyai RAM yang lebih tinggi untuk model 128GB dan juga mempunyai lensa ultra wide angle. Apabila saya uji fungsi multi-touch untuk phone ini, ia tidak mempunyai masalah jitter, jadi bosku tidak perlu risau kalau pakai untuk gaming. Kecerahan skrin untuk Redmi 9T ialah 360 lux, 6% lebih terang berbanding dengan Poco M3. Redmi 9T tidak sokong video HDR di platform seperti YouTube. Selain itu, phone ini tidak sokong HDR di Netflix. Redmi 9T menggunakan IPS LCD, jadi warna hitamnya tidak segelap paparan OLED. Viewing angle untuk phone ini sangat bagus di mana image boleh dilihat dari pelbagai sudut pandangan. Selain itu, paparannya tidak mempunyai color shifting apabila dilihat dari sisi skrin. Resolusi paparan untuk phone ini ialah 1080p. Bagi saya, resolusi ini dah cukup bagus kerana masih lagi ada phone di julat harga yang sama menawarkan paparan 720p. Refresh rate untuk paparan tidak tinggi iaitu 60Hz. Jadi pengalaman swiping, scrolling dan gaming bukanlah yang paling lancar. Dari segi Wi-Fi, phone ini sokong 802.11a BGNAC dan ia sokong 2.4 dan 5 GHz. Pembesar suaranya adalah jenis stereo. Satu di bahagian bawah, satu lagi di bahagian atas skrin. Kelantangan pembesar suaranya adalah hampir sama dengan Poco M3. Tiada perbezaan yang ketara antara mereka berdua. Redmi 9T sokong high-res audio. Jadi ia boleh mainkan muzik yang mempunyai kualiti CD dan ke atas. Kalau bosku ialah pengguna Tidal Hi-Fi atau Masters, phone ini adalah lebih afdal. Walau bagaimanapun, Poco M3 juga sokong high-res audio. Redmi 9T masih mempunyai bicu audio. Jadi bosku tidak perlu risau masalah bunyi delay semasa main game. Selain itu, phone ini sokong penstreaman HD di Netflix. Storage yang digunakan adalah jenis UFS 2.1. Namun model 128GB menggunakan UFS 2.2. Kalau dibandingkan dengan Poco M3, kelajuan mereka adalah hampir sama. Dari segi sensor, phone ini agak lengkap dan hanya tidak mempunyai barometer. Kamera belakangnya ada 4 lensa, iaitu lensa utama, ultra wide angle, macro dan depth. Sekarang saya rekod video menggunakan lensa utama dan resolusi maksimum yang boleh digunakan ialah 1080p. Sekarang saya rekod video menggunakan lensa ultra wide angle dan resolusi maksimum yang boleh digunakan ialah 1080p.
Kamera depannya ialah 8 megapiksel dengan aperture 2.05. Sekarang saya rekod video menggunakan lensa selfie dan resolusi maksimum yang boleh digunakan ialah 1080p. Dalam PUBG Mobile, phone ini dapat sokong sehingga balance graphics dan medium frame rate. FPS ialah 25 frame per second apabila diukur dengan Geekbench Pro. Grafik sangat lancar dan tiada drop frame sepanjang saya main game tersebut. Kalau bosku nak frame rate yang lebih lancar iaitu 30 frame per second, boleh set ke smooth graphics dan high frame rate. Kalau dibandingkan dengan Poco M3, prestasi PUBG Mobile mereka adalah sama. Suhu phone selepas gaming adalah sekitar 40.7 darjah Celsius. Ia adalah 2% lebih sejuk berbanding dengan Poco M3. Kadar penurunan bateri selepas gaming ialah 0.19% per minit, sama dengan Poco M3. Jangkai bateri adalah sekitar 12 jam 14 minit. Jadi takhta bateri king telah dirampas oleh Redmi 9T. Charger yang dibekalkan mempunyai output maksimum sebesar 22.5 watt. Sama dengan Poco M3 dan ia sokong dua jenis charging protokol termasuklah Quick Charge 3.0. Kadar pengecasannya sangat lambat iaitu 0.45% per minit dan ia mengambil masa sekitar 3 jam untuk cas dari 18% sehingga penuh. Jadi Redmi 9T atau Poco M3 lebih berbaloi untuk dibeli. Secara peribadi saya akan pilih Redmi 9T kerana prestasi gaming antara kedua-dua phone ini tidak mempunyai perbezaan yang ketara. Untuk harga yang sama, Redmi 9T juga dapat menawarkan lensa ultra wide angle dan mempunyai RAM yang lebih tinggi untuk model 128GB. Apa pula pendapat bosku tentang phone ini? Sila komen di bawah. Jadi itulah video untuk hari ini. Kalau bosku ada sebarang cadangan untuk ulasan gadget seterusnya, sila komen di bawah and I'll see you guys in the next video. Ciao!